kami merupakan pelajar konflik dan resolusi konflik, hari ini akan membentangkan satu tajuk kajian kami, iaitu konflik pengurusan kewangan dan kesejahteraan diri mengikut kasta yang berbeza dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah. Bersama saya, Dayang Nina Herlina binti Rosli. Dan saya, Nur Yusmi Farzana binti Saiful Kamal. Dan saya, Nina Alisa binti Rajmat. Dan saya, Muhammad Idris bin Muhammad Hairi. Hai, nama saya Halidia binti Halim. Dewasa ini rata-rata masyarakat mengeluh dengan peningkatan kos sara hidup tidak kira di bandar ataupun di luar bandar. Hatta mahasiswa turut merasai bahang dan kesan daripada peningkatan kos sara hidup dalam kawasan kampus sendiri. Meskipun tidak dibebani dengan masalah kewangan setaraf sebuah hierarki keluarga, namun mahasiswa yang menjadi tunjang kepada masa depan negara turut memikirkan serta menguruskan kewangan kendiri demi tidak menambahi beban keluarga serta bersiap siaga untuk menjalani hidup sebagai seorang dewasa. Namun begitu, ketidaktentuan ekonomi pada masa kini menuntut para pelajar universiti untuk mempunyai kemahiran dalam pengurusan kewangan. Hal ini demikian kerana golongan pelajar, terutama mahasiswa universiti, akan lebih mudah terdedah kepada pengurusan kewangan yang kurang cerdik. Pengurusan kewangan yang lemah boleh mencetus masalah kewangan dan memberi tekanan kepada pelajar-pelajar universiti. Kajian kami pada kali ini mengupas tentang hubungan antara kasta keluarga yang terdiri daripada T20, M40 dan B40 dengan kemahiran mahasiswa daripada keluarga tersebut untuk menguruskan kewangan mereka. Dalam dunia yang semakin moden ini, kita tidak lari daripada cabaran hidup yang semakin kompleks. Lantas, wujud persoalan sama ada mahasiswa universiti mampu atau tidak berdepan dengan konflik kewangan dari segi peruntukan pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh pengajian mereka di universiti. Kajian daripada Holman dan Rosblum pada tahun 1993 menyatakan bahawa hal ini semakin kritikal kerana meskipun terdapat kemerosotan ekonomi, peruntukan pendapatan pelajar seperti allowance, beasiswa atau pinjaman tidak bertambah meskipun terdapat pertambahan dalam keperluan harian mereka. Hal ini mendorong kepada peningkatan dalam perbelanjaan harian pelajar serta akan mendorong pelajar untuk berdepan dengan peruntukan perbelanjaan yang kurang bijak. Assalamualaikum. Sekarang kembali kepada saya. Saya akan meneruskan tentang surutan kajian bagi kajian kami. Terdapat beberapa kajian lepas yang kami gunakan untuk kajian kami. Antaranya ialah kajian yang dijalankan oleh Nur Anisa Johari pada tahun 2021 terhadap pelajar Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Terdapat 119 pelajar yang terlibat dan kajian ini bertujuan untuk menilai pengurusan kewangan peribadi pelajar. Mereka bukan pelajar perekonomian. Setelah melakukan kajian, kita dapati bahawa mereka banyak menghabiskan wang untuk keperluan sosial dan harga diri. Mereka juga jarang membayar bil tepat pada waktu tetapi cenderung untuk membayar hutang pada akhir bulan. Kebanyakan daripada mereka tidak membeli saham kerana mereka sedar bahawa status kewangan mereka tidak mengizinkan mereka untuk ada saham dalam membuat keputusan untuk menyimpan wang. Secara keseluruhan, pelajar-pelajar ini memiliki pengurusan kewangan yang baik dan pengkaji juga mencadangkan supaya ilmu untuk pengurusan kewangan lebih banyak didedahkan kepada pelajar-pelajar ini. Dan ini merupakan kajian pertama. Okey, kajian seterusnya adalah kajian yang dijalankan terhadap
112 mahasiswa dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang dijalankan oleh Nur Azmin Dawzin pada tahun 2021, dan kajian ini dapati bahawa hampir 50% daripada mereka merupakan pelajar B40 dan sumber kewangan utama mereka kebanyakannya daripada ibu bapa, dan terdapat daripada mereka juga banyak membuat pinjaman pendidikan untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang pelajar. Perkara ini memberi impak negatif kepada akademik dan juga kehidupan pribadi pelajar. Mahasiswa yang menghadapi masalah kewangan cenderung untuk mengutamakan penggunaan wang untuk akademik dan menabung untuk kecemasan lah. Dan kajian juga mendapati bahawa ramai di antara mereka sedar bahawa pengurusan kewangan yang baik dapat membantu untuk belajar dengan lebih baik. Sekarang tentang kajian seterusnya, merupakan kajian yang dijalankan terhadap mahasiswa akademik Pengadilan Islam Universiti Malaya, dan kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pemahaman mahasiswa terhadap zakat, takaful dan juga pinjaman tanpa bunga, which is like free interest. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui perilaku mereka tentang perbelanjaan dan juga hubungan tindakan tersebut dengan demografi mereka. Hasil kajian terhadap 224 responden ini mendapati bahawa hampir 42.9% responden mendapatkan sumber kewangan daripada pinjaman, 27.6% daripada diri sendiri, 18.3% daripada beasiswa, 98% daripada ibu bapa dan 1.4% daripada program pendidikan. Kita boleh dapati bahawa mengetahui ramai pelajar yang mendapatkan pinjaman menyebabkan sedikit susah hati pada pengkaji, kerana pelajar-pelajar telah terdedah dengan hutang setelah tamat tempoh belajar dan mereka perlu membayar hutang-hutang tersebut. Sesuatu yang menarik tentang kajian ini, terdapat 74% mahasiswa yang meminjam daripada PTPTN menentang penggunaan dana zakat untuk pelajar yang datang daripada golongan kaya, kerana mereka percaya bahawa bantuan zakat itu mestilah diutamakan kepada mereka yang lebih memerlukan. Sekarang kajian seterusnya. Kajian ini dilakukan terhadap pelajar di Selangor, dan terdapat dua objektif kajian, iaitu mengkaji tahap pengetahuan kewangan pelajar serta mengkaji perbezaan tahap pengurusan pembiayaan pendidikan dalam kalangan pelajar berdasarkan jantina, sumber pembiayaan, status semester dan program pengajian. Dan setelah melakukan kajian ini, terdapat keputusan yang menarik di mana tahap kalangan responden dipengaruhi oleh jurusan yang mereka ambil. Kiranya macam kalau mereka datang daripada jurusan yang ada kaitan dengan kewangan, sebab mereka ambil daripada pelbagai jurusan responden kajian ni, didapati mereka yang ada ilmu tentang pengurusan kewangan mempunyai tingkah laku yang baik berbanding dengan mereka yang tidak terdedah dengan ilmu seperti itu dalam jurusan mereka. Okey, dan untuk kajian terakhir, kajian ini dilakukan terhadap pelajar Kolej Komuniti Kulim, dan kajian ini mendapati bahawa 48 responden mereka daripada 75 merupakan program beasiswa, 9 daripada mereka mendapatkan kewangan daripada pinjaman, dan 18 daripada mereka mendapatkan sumber daripada ibu bapa lah. Dan kajian ini telah menyatakan bahawa 83 responden bersetuju bahawa amalan berjimat cermat membantu dalam menguruskan kewangan, dalam mengawal perbelanjaan tanpa tujuan. Langkah seperti mencatat aliran keluar masuk duit harian merupakan satu langkah yang bagus dalam mengawal pengeluaran wang. Namun kajian ini telah menyatakan bahawa ramai antara mereka masih gagal untuk membezakan perkara yang perlu dan perkara yang dikehendaki. Dan itulah sorotan kajian kami. Hai,
So, kita pergi kepada bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab apa-apa contoh permasalahan. Oleh itu, kaedah kajian yang dirangka dalam kajian kami adalah melibatkan reka bentuk kajian, contoh soalan temu duga, subjek ataupun sampel kajian, dan juga yang terakhir adalah kaedah analisis. Baiklah, kita pergi kepada reka bentuk subjek. Reka bentuk subjek yang sesuai untuk tajuk kajian kami iaitu kajian konflik pengurusan kewangan dan juga kesejahteraan diri mengikut kasta yang berbeza dalam kalangan para pelajar Universiti Malaysia Sabah adalah kami menggunakan pendekatan kajian lintas sekat, iaitu cross-sectional study lah. Pendekatan ini yang kita tahu adalah membolehkan penyelidik untuk mengkumpul maklumat ataupun data pada satu titik masa yang sama daripada pelajar dalam kasta yang berbeza. Saya akan berikan langkah yang kami ambil untuk reka bentuk subjek bagi kajian kami. Langkah yang pertama adalah kenal pasti sampel, iaitu dalam kajian ini kami memilih pelajar Universiti Malaysia Sabah sendirilah. Yang kedua pula adalah penentuan pengumpulan instrumen. Di sini reka bentuk instrumen tu adalah seperti soal selidik, iaitu temu bual untuk tujuan kumpul data mengenai konflik pengurusan kewangan dan kesejahteraan diri pelajar. Seterusnya adalah pengumpulan data. Di sini kami akan jalankan kajian untuk temu bual dan juga merekod jawapan responden yang kami dapat daripada kasta yang berbeza, iaitu B40, M40 dan juga T20. Dan seterusnya adalah interpretasi dan juga penyampaian keputusan. Di sini analisis data dan temuan kajian perlu diinterpretasikan secara teliti dan hasil kajian juga akan disusun dalam bentuk laporan kajian yang akan memaparkan hasil secara jelas dan juga mudah difahami. Berikut merupakan beberapa contoh temu bual yang kami gunakan dalam kajian ini, iaitu contoh soalan yang pertama adalah daripada sumber kewangan pelajar. Kami akan bertanyakan mengenai sepanjang mereka berada di kuliah, apakah sumber kewangan yang mereka terima, adakah daripada ahli keluarga, daripada pinjaman PTPTN, daripada beasiswa ataupun daripada kerja separuh masa. Soalan yang kedua pula adalah bagaimana mereka menguruskan kewangan. Di sini kami akan tanyalah bagaimana mereka menguruskan kewangan mereka sepanjang bulan ataupun sepanjang semester. Soalan yang ketiga pula adalah bagaimana mereka menangani isu atau konflik dalam pengurusan kewangan sepanjang mereka bergelar pelajar. Soalan yang seterusnya pula adalah berkaitan dengan kesihatan mental dan fizikal mereka. Adakah konflik atau isu pendapatan ini mengganggu mereka punya kesihatan fizikal ataupun mental? Dan soalan yang terakhir adalah berkaitan dengan hubungan dengan keluarga ataupun kawan-kawan. Di sini kami akan tanya adakah konflik pendapatan semasa mereka berada di pengajian mengganggu hubungan mereka dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Untuk pengambilan sampel pula, sampel pelajar akan dipilih secara rawak berstrata untuk mencerminkan kepelbagaian kasta di kalangan populasi pelajar Universiti Malaysia Sabah. Pertama, populasi pelajar akan diidentifikasikan berdasarkan kasta mereka, iaitu T20, M40 dan juga B40. Setelah itu, seorang pelajar akan dipilih secara rawak sebagai sampel kajian bagi setiap kasta yang berbeza. Sebagai contoh, dalam kajian kami akan memilih seorang pelajar untuk setiap kasta. Pengambilan sampel secara rawak juga boleh dilakukan dengan memilih pelajar daripada jurusan yang sama, iaitu jurusan Psikologi Industri dan Organisasi. Kita pergi kepada bahagian metodologi yang terakhir, iaitu kaedah analisis. Untuk kajian konflik pengurusan kewangan dan kesejahteraan diri mengikut kasta yang berbeza di dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah, kaedah analisis yang kami gunakan adalah kajian lepas dan juga temu bual. Kombinasi kedua-dua kaedah ini akan memberikan wawasan yang lebih holistik dan mendalam mengenai isu kajian yang kami pilih. Kajian lepas melibatkan pengumpulan data daripada sumber-sumber yang sedia ada seperti maklumat dan juga statistik yang telah dikumpul oleh pihak universiti, kajian terdahulu dan juga laporan kewangan. Data ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perbezaan antara isu-isu yang dihadapi oleh setiap kasta. Selain itu, bagi temu bual boleh dilakukan untuk memperoleh pandangan pelajar mengenai pengurusan kewangan dan juga kesejahteraan diri yang mereka hadapi sepanjang bergelar pelajar.
Temu bual juga difokuskan pada pengalaman mereka dalam cara mereka menguruskan kewangan, sumber sokongan kewangan yang mereka dapat dan juga kesan dalam memenuhi keperluan mereka seharian lah. So, temu bual ini dapat membantu untuk mengenal pasti faktor-faktor penyebab konflik dan strategi yang diguna untuk pelajar mengatasi masalah ini. Daripada penggunaan kedua-dua kaedah analisis ini, kajian lepas dan temu bual akan memberikan perspektif yang kaya tentang konflik pengurusan kewangan dan kesejahteraan diri mengikut kasta yang berbeza di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah. Data kajian yang lepas akan memberikan aspek kuantitatif dan konteks yang lebih luas, manakala temu bual akan memberikan data kualitatif dan pandangan langsung daripada pelajar. Gabungan kedua-dua kaedah ini akan membolehkan penyelidik memahami dengan lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan mencari penyelesaian yang sesuai untuk meningkatkan pengurusan kewangan, kesejahteraan diri pelajar daripada kasta yang berbeza. Hai, seterusnya adalah hasil kajian di mana dalam kasta yang berbeza iaitu T20, M40 dan juga B40 memberi jawapan yang berbeza, yang mana didapati bahawa responden yang berkasta T20 sepenuhnya ditanggung oleh ibu bapa mereka. Dan didapati juga bahawa responden ini akan diberi wang belanja sebanyak 2 kali sebulan. Dan responden ini juga mengalami krisis kewangan di mana ibu bapanya telah mengurangkan wang belanja responden tersebut, namun tidak mendatangkan atau menjejaskan semasa ia belajar dan juga tidak memberi kesan terhadap kesihatan mental dan fizikal kerana responden akui bahawa dia sering mengalami dan telah terbiasa dengan krisis kewangan. Bagaimana pula dengan kasta M40? Responden M40 memberitahu ataupun menjelaskan bahawa sumber kewangan diperoleh daripada pinjaman PTPTN dan juga ditanggung oleh keluarganya. Yang mana kasta M40 ini mempunyai pemikiran yang bijak di mana dia akan menabung setiap minggu untuk mengelakkan daripada berlaku krisis kewangan. Dalam kenyataan daripada responden ini juga, hasil mendapati bahawa responden ini tidak mempunyai sebarang konflik namun berasa bersalah apabila keluarganya yang bekerja keras untuk memberi wang belanja bulanan kepada responden. Oleh itu, cara untuk dia mengelakkan daripada sifat rasa bersalah itu adalah dengan cara menabung dan juga menggunakan atau memanfaatkan wang belanja itu secara hemat. Bagaimana pula dengan hasil kajian bagi responden dalam kasta B40? Hasil kajian mendapati bahawa sumber kewangan responden dalam kasta B40 sepenuhnya ditanggung oleh keluarga dan juga pinjaman PTPTN. Hasil juga mendapati bahawa responden tersebut menjaga kestabilan dalam menabung dan teliti dalam pengurusan kewangan. Responden ini juga mengalami sedikit krisis dalam pengurusan kewangan di mana sewaktu kuliah dijalankan secara bersemuka dan juga ia memerlukan penggunaan kos yang agak tinggi menyebabkan responden perlu mengelakkan diri daripada boros berbelanja. Namun, responden tersebut tidak memiliki sebarang masalah atau konflik yang teruk yang boleh menjejaskan hubungan dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Baiklah, dalam bahagian pembentangan saya akan terangkan kepada anda hubungan antara dapatan kajian kami dengan teori resolusi konflik serta kajian lepas yang berkaitan. Maka teori yang pertama adalah teori hierarki keperluan Maslow. Menurut teori hierarki keperluan Maslow, setiap individu mempunyai hierarki kehendak yang mereka usahakan demi memuaskan kehendak tersebut. Konflik mengenai pendapatan boleh memberi kesan besar kepada kapasiti individu tersebut bagi memenuhi keperluan ini dan meningkatkan hierarki. Keperluan fisiologi dan keselamatan adalah komponen utama bagi dua tahap keperluan pertama Maslow: makanan, air, tempat tinggal dan keperluan lain untuk hidup adalah contoh tuntutan fisiologi. Keselamatan peribadi
keselamatan kerja, kestabilan kewangan dan akses kepada penjagaan kesihatan pula merujuk kepada elemen aspek keselamatan. Seseorang individu mungkin menghadapi halangan yang besar dalam memenuhi keperluan ini disebabkan oleh konflik pendapatan. Jika kita teliti semula dapatan kajian yang telah kami jalankan, individu dari golongan T20 tampak kurang khawatir berkaitan aksesnya terhadap keperluan asas seperti makanan berbanding individu dari golongan B40. Hal ini kerana individu dari golongan T20 boleh dengan lebih mudah mendapatkan akses keperluan asas ini, sekaligus menyebabkan tahap konflik pendapatan yang dialami oleh beliau adalah lebih rendah. Keperluan kepunyaan dan penghargaan pula terletak dalam hierarki peringkat ketiga dan keempat Maslow. Individu yang mempunyai pendapatan yang lebih rendah, misalnya, mungkin mengalami pengasingan sosial dan perasaan rendah diri apabila perbezaan kewangan ketara yang seterusnya menghalang rasa kepunyaan dan nilai diri mereka. Begitupun, kajian kami menunjukkan tiada masalah perhubungan dengan orang sekeliling yang dihadapi oleh ketiga-tiga responden dalam ketiga-tiga kelas ekonomi. Puncak hierarki Maslow pula ialah aktualisasi diri yang merujuk kepada realisasi potensi penuh pertumbuhan peribadi dan pemenuhan diri seseorang. Konflik pendapatan boleh menghalang usaha individu untuk mencapai aktualisasi diri. Hal ini kerana perhatian dan tenaga mereka sering tertumpu kepada isu yang masih melanda yang seterusnya mendesak hidup mereka. Akses kepada pendidikan, peluang peningkatan diri dan usaha kreatif yang menggalakkan aktualisasi diri juga mungkin terhalang oleh kerana kekurangan sumber dan kemungkinan keuangan. Walau bagaimanapun, dalam kajian kami didapati faktor jumlah pendapatan yang berbeza tidak memberi kesan buruk kepada akademik responden berkat pengurusan kewangan yang bijak oleh setiap responden. Konflik pendapatan turut boleh memberi kesan psikologi yang ketara kepada individu. Perbezaan pendapatan yang tinggi ditambah lagi dengan tekanan, kebimbangan dan perasaan ketidakadilan boleh menyebabkan penurunan kesejahteraan dan isu kesihatan mental. Analisis kajian kami pula mendapati bahawa konflik pendapatan terbukti memberi kesan terhadap kesihatan mental, tetapi kesan yang diberikan tidaklah terlalu teruk sehingga boleh menjejaskan hidup responden. Teori yang kedua pula ialah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial mencadangkan bahawa individu dalam interaksi dan perhubungan sosial berdasarkan pengiraan rasional terhadap kos dan faedah. Teori ini berpendapat bahawa individu berusaha untuk memaksimumkan ganjaran dan meminimumkan kos dalam interaksi mereka dengan orang lain. Apabila digunakan pada konteks konflik pendapatan, teori pertukaran sosial memberikan pandangan tentang cara jurang pendapatan boleh untuk membentuk pertukaran dan hubungan sosial. Menurut teori pertukaran sosial, individu mesti berhati-hati memperuntukkan sumber mereka yang terhad untuk berjaya dalam hubungan mereka. Individu yang berpendapatan lebih tinggi mungkin mempunyai lebih banyak sumber untuk ditawarkan dalam pertukaran sosial apabila jurang pendapatan adalah besar. Manakala individu yang berpendapatan rendah mungkin mempunyai lebih sedikit sumber untuk menyumbang. Ketidakseimbangan ini mungkin memberi kesan kepada dinamik interaksi dan perhubungan interpersonal. Di dalam kajian kami, kita dapat melihat bahawa responden dari golongan B40 tampak lebih berhati-hati dalam membelanjakan wangnya. Responden B40 lebih memilih untuk mengurangkan aktiviti sosial seperti membeli belah dan makan di restoran bersama kawan-kawan. Rangkaian sosial dan aspek sokongan transaksi sosial turut digariskan oleh teori pertukaran sosial. Ketaksamaan pendapatan boleh menjejaskan dinamik rangkaian sosial seseorang.
Mereka yang berpendapatan lebih besar pula mungkin mempunyai akses kepada rangkaian yang menawarkan lebih banyak peluang dan sumber. Melalui analisis terhadap kajian kami, kita dapat mengenal pasti bahawa demi mendapatkan peluang pendidikan yang sama, responden B40 perlu berusaha mendapatkan sumber kewangan yang lebih pelbagai berbanding responden M40 dan T20. Teori yang ketiga pula adalah teori permainan. Teori permainan menerangkan tentang cara individu memilih tindakan mereka apabila berhadapan dengan konflik kepentingan. Teori permainan menyediakan rangka kerja untuk memahami dinamik dan taktik yang digunakan oleh individu atau kumpulan sebagai tindak balas kepada jurang pendapatan apabila ia digunakan dalam konteks konflik pendapatan. Dilema banduan ialah konsep klasik dalam teori permainan yang menggambarkan ketegangan antara kepentingan individu dan kolektif. Dilema banduan boleh digunakan untuk menerangkan keadaan di mana individu mesti membuat keputusan antara bekerjasama atau berdaya saing dalam suasana melibatkan konflik pendapatan. Dalam kajian kami, pengimplementasian teori ini kita boleh lihat berlaku bila mana responden B40 memilih untuk mengutamakan penjimatan kewangannya berbanding berbelanja mewah seperti kawan-kawannya yang lain. Dalam interaksi sosial, teori permainan juga menggariskan taktik dominan dan keputusan keseimbangan. Taktik dominan seperti yang digunakan dalam konteks konflik pendapatan menerangkan tentang keputusan yang dibuat oleh individu untuk memaksimumkan hasil mereka tanpa mengira aktiviti yang dilakukan oleh orang lain. Individu yang mempunyai tahap wang yang berbeza mungkin menggunakan taktik dominan yang berbeza. Menerusi kajian kami, kita dapat melihat responden daripada ketiga-tiga kelas ekonomi ini menggunakan strategi yang berbeza berkaitan pengurusan kewangan mereka. Kita juga dapat melihat responden T20 adalah berkelebihan dalam hal melibatkan sumber kewangan ini memandangkan beliau sudah pun ada sumber yang baik. Para penyelidik telah mengkaji isu kekurangan dana selama bertahun-tahun, menelitinya dari pelbagai sudut termasuk kesannya terhadap ekonomi, masyarakat dan politik. Kajian awal yang sangat penting untuk kita bincangkan ialah kajian yang dijalankan oleh Edward N. Wolff. Beliau mendapati bahawa wujudnya pengagihan kekayaan yang tidak sama rata dalam kalangan individu boleh membawa kepada pelbagai isu. Salah satu daripada isu ini ialah perasaan tersisih dan layanan tidak adil yang dialami oleh individu. Ini menyalahkan pengaruh mendalam ketidaksamaan pendapatan terhadap hubungan interpersonal. Buku The Predicament of Prosperity, Identity, Reform and Resistance in Wartime Rural China yang ditulis oleh Isabel Brown Crook dan Christina Kelly Gilmartin pula menawarkan pandangan yang menarik tentang isu konflik pendapatan di luar bandar China. Penyelidikan menunjukkan bahawa jurang pendapatan dalam kalangan masyarakat luar bandar merupakan pemangkin kepada pergolakan awam semasa zaman perang, memberi penerangan tentang sifat konflik pendapatan yang berakar umbi sepanjang sejarah. Kajian penting yang dijalankan oleh Ichiro Kawachi dan Bruce P. Kennedy ini pula mengkaji kesan sumber kewangan yang tidak sama rata terhadap emosi dalaman individu. Objektif utama penyelidikan adalah untuk memahami bagaimana ketidaksamaan dalam pendapatan individu boleh menyebabkan mereka mengalami kemurungan dan kesedihan yang mendalam. Kawachi dan Kennedy, para penyelidik menjelaskan bahawa apabila individu memerhatikan orang lain memiliki lebih banyak wang, ia menimbulkan rasa tidak mencukupi dan menggalakkan perbandingan. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian bagi bahagian pembentangan saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih.
Daripada kajian ini, kita dapat simpulkan bahawa setiap pelajar mempunyai cara pengurusan kewangan yang berbeza. Daripada segi peruntukan kewangan, pelajar daripada golongan T20 mendapat pembiayaan 100% daripada keluarga, manakala pelajar M40 mendapat perbelanjaan daripada ibu bapa serta pinjaman daripada PTPTN, manakala pelajar B40 pula memperuntukkan pendapatan daripada pinjaman 100%. Lantas, hal ini mempengaruhi gaya hidup setiap pelajar yang berbeza kasta. Sebagai contoh, pelajar daripada kasta T20 mengalami sedikit masalah dalam memperuntukkan wang beliau dari segi pembelian makanan dan tidak memperuntukkan apa-apa wang untuk masa depan, berbanding dengan pelajar B40 yang memperuntukkan wang daripada pinjaman beliau dengan lebih konsisten dan mengurangkan nafsu dari segi pembelian makanan dan pembelian barangan yang tidak sepatutnya. Daripada kajian kami juga, kami dapat simpulkan bahawa pelajar dalam kasta B40 adalah lebih bijak dalam menguruskan kewangan dari segi peruntukan kewangan untuk masa depan, pembahagian wang untuk pemakanan harian serta perbelanjaan yang memperuntukkan wang secara tiba-tiba. Sebagai contoh, jika terdapat yuran yang perlu dibayar ataupun pembelian barangan yang diperlukan untuk kegunaan pembelajaran, mereka lebih bijak dalam menangani permasalahan wang tersebut kerana wujudnya simpanan kecemasan. Namun, perlu diperhatikan bahawa kesimpulan ini adalah berdasarkan temu bual dengan 3 orang responden yang mewakili setiap kasta. Hasil kajian ini mungkin tidak mewakili secara menyeluruh gambaran tentang pengurusan kewangan dalam pelajar universiti yang berlainan kasta. Oleh itu, diperlukan penyelidikan lanjut dan kajian yang lebih meluas untuk memahami dengan lebih baik corak pengurusan wang dalam kalangan masyarakat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.